أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بدوام الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن وقد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا سيدنا يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري وبصيرتي. اللهم فشفعه فيا. اللهم نور قلبي بنور معرفتك وهدايتك حتى أفهم ما أقول يرحم ما أقول ينتفع ما أقول. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung lagi bacaan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, iaitu pada muka surat 30, fasal pada perbahasan tentang perbuatan makhluk. Terdahulu bacaan kitanya berkait dengan misak, yang ini mengambil janji Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kata yang akhir kita baca, waqad alimallahu ta'ala fima lam yazal adada man yadkhulul jannata wa adada man yadkhulun nara jumlatan wahidah fala yuzadu fi dhalikal adadi wala yunqasu minhu. Pada hari ini kita akan baca pada perkataan musannif, wa kadzalika af'alahum fima alima minhum an yaf'aluhu wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu wal a'malu bil khawatimi. Maksudnya, begitu juga dengan setiap perbuatan manusia, di mana dia mengetahuinya sebagaimana apa yang mereka memang lakukan secara tepat. Setiap orang dipermudahkan dengan apa yang telah ditentukan baginya. Dan setiap amalan dinilai berdasarkan kesudahannya. Jadi kita akan bahas pada hari ini, kita akan baca berkait dengan perbuatan makhluk. Kata musannif, qul wa kadzalika af'alahum. Demikian juga, yakni Allah Ta'ala pada ilmunya, pada ilmu Allah Ta'ala. Wa kadzalika af'alahum fima alima minhum. Demikian juga pada perbuatan-perbuatan makhluk. Fima alima minhum, pada apa yang ia ketahui daripada mereka itu.
an yaf'aluhu, bahawa apa yang mereka akan lakukan. Maknanya Allah Ta'ala tahu setiap perkara yang makhluk akan lakukan. Tahu dengan secara terperinci dan tepat. Bahkan ini termasuk dalam ilmu Allah Ta'ala yang kita pegangnya, iaitu ilmu Allah Ta'ala ini mendahului daripada ada makhluk ni sendiri. Bahkan perbuatan makhluk itu sendiri pun Allah Ta'ala yang buat. Allahul ladzi khalaqakum walladzi khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu lakukan. Di dalam, kalau kita bahas berkait dengan ta'alluq ilmu, khija bagi ilmu Allah Ta'ala dalam usuluddin, bahagian bahasan bagi sifat 20, pertama sekali kita akan jumpa ta'alluq tanjizi qadim, iaitu ta'alluq bagi ilmu itu telah tunai sejak azali lagi, yakni Allah Ta'ala mengetahui setiap apa yang akan dilakukan oleh makhluk secara terperinci sebelum lagi makhluk ini membuat perbuatan mereka. Bahkan di dalam akidah sekalipun, kita pegang bahawasanya tidak akan bergerak suatu zarah pun, suatu benda yang paling kecil sekalipun, melainkan biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Maknanya semua perbuatan makhluk itu huwa alladhi khalaqakum, Allah Ta'ala yang menjadikan kamu daripada tak ada kepada ada. Wa ma ta'malun, dan apa yang kamu lakukan pada masa kehidupan kamu atas dunia, dan seterusnya apa yang kamu lakukan hingga kesudahannya, dan hingga masuk syurga sekalipun. Tidak boleh seorang itu lari daripada ta'alluq ilmu Allah Ta'ala dan ta'alluq kudrat Allah Ta'ala. Ta'alluq ilmu, ta'alluq bagi iradah, dan ta'alluq bagi kudrat Allah Ta'ala. Ini 3 sekawan dia panggil, berjalan bersama. Jadi Allah Ta'ala mengetahui setiap apa yang manusia itu akan lakukan secara tepat, sebab dia yang buat sendiri pun sebenarnya. Wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, dan setiap apa yang dilakukan oleh manusia itu adalah dipermudahkan bagi Allah Ta'ala. Ini adalah dia panggil iktibas daripada hadis Nabi SAW yang dia ambil daripada hadis Nabi SAW. Pada satu hari sahabat tanya Rasulullah SAW, Ana'rifu ahlul jannah, adakah kita boleh kenal seorang itu termasuk daripada ahli neraka ke, ahli syurga ke, ataupun ahli neraka semasa duduk atas dunia ini? Dan Nabi jawab, bala. Nabi jawab, ya, bahkan. Nabi kata, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang akan dipermudahkan atas apa yang ia lakukan, apa yang telah dia dicipta ke atasnya. Maknanya apabila ahli syurga, kalau kita nak tengok ahli syurga, jadi akhlak dia dan perbuatan dia ialah perbuatan dan akhlak bagi ahli syurga. Jadi itu tanda dia lah. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Maknanya kalau ahli syurga, dia dipermudahkan untuk nak melakukan amalan-amalan ahli syurga. Dan ahli neraka, dia akan dipermudahkan
untuk nak melakukan amalan-amalan ahli neraka. Tetapi kena ingat satu perkara yang dibawa oleh Imam Abu Ja'far Tahawi. Dia kata wal a'malu bil khawatimi. Ada setengahnya dia kata wal a'malu bi khawatimiha. Bi khawatimiha dalam nas akidah yang lain lah. Wal a'malu bil khawatimi. Bermula amalan itu ialah yang dikira sama ada dia itu ahli syurga ke ahli neraka, tengok pada penghujung hidup dia itu. Penghujung hidup dia tu wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Maknanya selagi seorang itu kita husnuzan bahawa seorang itu apabila dia buat baik ini ahli syurga, kita tak boleh nak kata, bagi kita husnuzan ni tak boleh nak kata apabila seorang itu buat baik kita kata tak tahu lagi dia akhirnya macam mana, baik ke tidak. Sebab seorang itu dikira, ditengok kesudahan dia macam mana. Takut baik awal, akhir dia kesudahannya tidak baik banyak. Sebagaimana yang berlaku pada ulama-ulama dahulu yang kita dengar tentang ulama Bani Israel, tentang kisah Barsisah dan kisah bagi Bal'an ibnu Ba'ura. Jadi yang pentingnya bagi kita ialah kita tidak tahu tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak kita kesudahan macam mana, seseorang itu kesudahan macam mana. Tapi bagi kita husnuzan itu penting. Kalau kita tengok orang buat jahat sekalipun, kita husnuzan dengan dia bahawasanya nanti dia akan taubat dan termasuk di dalam ahli syurga juga. Begitu husnuzan. Yang pentingnya bagi kita ini apabila kita belajar tasawuf, ada satu sifat di dalam tarbiyah tasawuf dinamakan sebagai al-khauf wa raja. Ini adalah tarbiyah. Kalau kita tengok susunan bagi tarbiyah bagi orang yang nak melakukan ibadah, kalau mengikut bagi kitab Imam Ghazali, kitab Minhajul Abidin, ada perkataan berkait dengan Aqabatul Bawa'is, di mana ada dia sebut tentang al-khauf wal raja. Khauf ini ialah kita kena senantiasa berjaga-jaga. Jangan berjaga-jaga dengan seksa Allah Ta'ala, janji seksa Allah Ta'ala bagi orang yang kesudahannya buruk. Dan raja ini ialah harap kita dengan rahmat Allah Ta'ala. Kedua-dua khauf dan raja ini menjadikan seorang itu tidak lalai. Jadi seolah-olah kalau kita rojak sahaja, harap sahaja tentang nikmat Allah Ta'ala semua, dibimbangi melampaui hingga kita tidak takut pada janji seksa Allah Ta'ala. Jadi kena ada imbangan dia dengan khauf. Kena ada imbangan dengan khauf. Sebab seorang itu tidak tahu kesudahan dia macam mana. Jadi nak kena ada takut dalam hati dia, supaya ada check and balance di dalam perbuatan dia. Itu sedikit berkait dengan tasawuf lah. Walaupun demikian, kitab ini ialah kitab akidah. Imam Abu Ja'far Tahawi kata, Allah Ta'ala mengetahui setiap apa yang akan dilakukan oleh hamba dia. Sejak azali lagi dia dah tahu. Dan setiap orang
dipermudahkan atas apa yang dijadikan baginya, sama ada dia tu orang yang sa'id ataupun orang yang syaqa. Sa'id orang yang bahagia, ataupun syaqiyun orang yang celaka. Tapi segala amalan itu kembali pada akhir amalan tu. Dikira seorang itu baik ke ataupun tidak baik. Husnul khatimah itu, khatimatul a'mal itu yang kita paling kita takut, bimbang takut kita apabila nak mati esok. Bimbang takut kita lalai pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat pada dia. Dia ingat perkara-perkara yang lain selain daripada Allah Ta'ala, padahal kita nak menghadap dia dah. Itu yang kita takutnya. Ini yang kita buat sekarang ni dalam bulan Ramadan ini. Ini hari yang terakhir pada bulan Ramadan ini. Kita doa banyak-banyak pada Allah Ta'ala supaya kita mati dalam husnul khatimah. Biar Allah Ta'ala jadikan kita ni pada akhir hayat kita dalam keadaan kita sedar kepada Allah Subhanahu wa taala dan harap pada Allah Taala. Berkait dengan rajak dan juga khauf ini, katanya Imam Ghazali, khauf ini elok bagi orang yang ada kekuatan dan sihat tubuh badan. Dia kena ada sifat khauf. Tapi bagi orang yang lemah, masa dia dah hampir nak mati dah, kena ada rajak, itu lebih. Jadi kita sekarang ini, walaupun kita masih sihat tubuh badan, tapi jangan kita rasa seronok dan sedap bahawasanya kita tak kena murka Allah Ta'ala. Jangan. Itu sedikitlah masuk bahagian tasawuf yang tidak ada dalam ni. Wasa'idu, dia pergikan kepada tag yang kedua dengan sebab dia bawa datang wal a'malu bil khawatimi, amalan manusia itu dikira pada penghujung hayat manusia itu macam mana amalan dia. Dan Allah Ta'ala permudahkan, kalau ahli jannah, Allah Ta'ala akan memudahkan dia untuk nak berjalan dan buat amalan ahli syurga. Dan kalau ahli nar, Allah Ta'ala akan memudahkan dia untuk nak berjalan pada jalan ahli nar. Ini yang kita takut ni. Yang kita takutnya ialah istidraj tu. Istidraj, yang mana nampak baginya kumunun nikmah, ada padanya kandungan nikmah, tapi ada bala di sebalik nikmat tersebut. Imam Abu Ja'far Tahawi melanjutkan lagi perbincangan dia. Ini yang dipegang oleh orang awam ni. Dipegang oleh orang awam. Jadi akidah zaman dahulu dia akidah yang ringkas. Dia tidak macam akidah yang mu'aqadah yang berlaku pada zaman kita sekarang, macam yang dibincangkan di dalam sifat 20 tu. Ini berbeza. Dia lebih rumit dan lebih mendalam, terperinci. Jadi akidah pada zaman dahulu ialah berkait dengan akidah yang mudah saja. Akidah tu samahah dia panggil. Yang mudah, yang seolah-olah macam dibuat untuk telan terus. Jadi bagi orang awam, beginilah akidah dia. Was-sa'idu man sa'ida bi qada'illahi ta'ala, wasyaqiyyu man syaqiya bi qada'illahi ta'ala. Maksudnya orang yang bahagia ialah orang yang bahagia dengan qada Allah Ta'ala. Dan orang yang celaka ialah orang yang celaka orang yang celaka dengan qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qada ini iaitu ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sejak azali lagi. Apabila di dalam ilmu Allah Ta'ala, sebelum daripada Allah Ta'ala jadikan makhluk ini, sememangnya Allah Ta'ala dah tahu sama ada orang ini termasuk di dalam orang yang sa'id ke, bahagia ke, ataupun orang yang syaqi, orang yang
celaka. Cuma kita ni tidak tahu. Cuma kita tidak tahu kita ini termasuk dalam qada mana. Qada yang sa'id ke ataupun qada yang syaqi, yang bahagia ke, termasuk dalam orang yang bahagia ke ataupun termasuk dalam orang yang celaka. Jadi Allah Ta'ala berikan kepada kita tulang 4 kerat dan juga akal yang waras, serta ada pada sisi kita juga syarak. Jadi kita boleh pilih sendiri yang mana kita nak, kita masuk dalam mana golongan. Jadi kita tak boleh nak salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu setengah daripada rahsia Tuhan berkait dengan qada-qada Allah Taala ini. Jadi timbul hukum syarak itu apabila ada pada kita usaha dan ikhtiar, maknanya pilih kita atas perbuatan kita sendiri, sama ada nak baik ke ataupun nak jadi jahat. Kita tak boleh nak salahkan ini Allah Ta'ala dah tentukan aku jadi jahat. Tak boleh. Sebab kita sendiri yang usaha atas perbuatan kita. Walaupun dari segi Asy'ariyah terdapat dua perkara berkait dengan perbuatan hamba. Ada perbuatan yang ikhtiari, usaha dan ikhtiar itu, dan ada satu lagi perkara yang digagahi. Ada dua. Tapi muafakat di dalam usaha yang digagahi itu, muafakat Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga Mu'tazilah sekalipun bahawa itu semata-mata perbuatan Allah Ta'ala pada usaha yang digagahi. Macam kita potong bawang, tiba-tiba terpotong tangan kita. Jadi perbuatan itu bukan perbuatan yang kita nak, dan itu bukan yang kita ikhtiar. Jadi perbuatan itu sandar pada Allah Ta'ala semata-mata. Tapi berkait dengan usaha yang ikhtiari ini, kita sendiri yang pilih. Dengan akal kita, dengan ilmu kita, dan juga dengan tulang 4 kerat kita yang kita gerakkan tu, kita sendiri yang buat. Jadi tidak nampak padanya tentang perbuatan Allah Ta'ala semata-mata atas hamba, tak nampak. Walaupun itu dalam akidah, betul, itu pun perbuatan Allah Ta'ala juga. Tapi dengan sebab ada usaha ikhtiar itu sendiri, boleh sandarkan perbuatan itu kepada hamba. Dengan sebab ada usaha ikhtiar kita itu. Ada ilmu kita, ada iradat kita dan ada kudrat kita di dalam perbuatan kita itu. Dengan sebab itu boleh sandarkan perbuatan itu kepada kita. Kita tak sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini tidak tipu maknanya. Tidak tipu. Maknanya kita sandar perbuatan siapa yang buat rumah, Muhammad yang buat rumah. Dengan sebab ada usaha dan ikhtiar dia. Cuma pegang kitanya berkait dengan yang memberi bekah itu, itu pada Allah Ta'ala semata-mata. Jadi dari segi usaha dan ikhtiar, boleh sandar kita pada kita sendiri, pada makhluk. Dan dengan sebab kita sandarkan kepada makhluk inilah, dan ada pada kita guideline yang mana benda ni boleh, benda ni tak boleh, jadi terkena pada kita hukum syarak. Kita kena faham elok-elok. Sebab tu kita tak boleh nak salahkan Allah Ta'ala atau kita serah pada Allah Ta'ala semata-mata. Nanti kita akan jadi golongan yang nanti dibincangkan berkait dengan Qadariyah dan juga Jabariyah nanti. Itu perkara yang dibincangkan di dalam perbuatan makhluk ini. Terdapat beberapa akidah dan juga golongan-golongan yang turut membincangkan sama berkait dengan perbuatan makhluk. Tapi yang paling eloknya apa yang dipegang oleh Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, berkait dengan penerangan yang lebih jernih dan yang lebih selamat. Tidak senang sangat dan tidak menyusahkan sangat.
Dia tengah-tengah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini datang tengah-tengah. Umpama susu tu. Susu itu sebelum jadi susu dia darah. Jadi tidak molek, kita tak boleh nak minum darah. Tengah-tengah dia jadi susu. Masa tu kita minum. Tapi lepas daripada jadi susu, kalau kita tidak minum dia, dia akan bertukar jadi tahid. Tahid dia tak boleh. Jadi sisa-sisa daripada susu yang elok tadi, dia akan jadi sisa-sisa buangan. Itu tak boleh. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah duduk di tengah-tengah, antara Jabariyah dan juga antara Qadariyah, duduk di situ. Keimanan kepada qada dan qadar. Ini pada muka 31 kita masuk perbincangan yang baru berkait dengan qada qadar, ketentuan dan pelaksanaan bagi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dalam rukun iman ni. Rukun iman yang ke-6 tu, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Bahawa kamu beriman bahawasanya qada qadar itu sama ada baik dan buruk itu daripada Allah Subhanahu wa taala belaka. Kita dah bincang berkait dengan buruk baik itu. Apabila ada padanya syarak, ada padanya buruk baik. Jadi dari segi menentukan sama ada baik dan buruk itu datang dalam dua kaedah. Satu kaedah yang dinamakan sebagai kaedah nafsu. Nafsu kita menentukan benda ini baik, benda ini buruk. Satu benda yang kena pada kita baik dan buruk ditentukan oleh nafsu. Satu lagi ditentukan oleh syarak. Apabila syarak kata baik, walaupun benda ini buruk sekalipun, dia jadi baik. Syarak yang menentukan. Apabila syarak kata buruk benda ini, walaupun nampak dari segi kita baik sekalipun, itu buruk. Dua kaedah di dalam menentukan baik dan buruk. Biasanya, bagi kita ahli yang lalai ini, kita duduk kata benda baik tu apabila nafsu kita suka, baiklah. Apabila nafsu kita tak suka, kita kata buruk perkara itu. Padahal dari segi syarak, sama ada baik ke buruk ke, syarak yang menentukan. Benda yang Tuhan izin buat, boleh. Benda yang Tuhan tak izin buat, walaupun nampak comel di sisi kita, tak boleh buat. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala berkait dengan qada qadar ni. Dan Imam Abu Ja'far At-Tahawi radhiyallahu anhu berkata lagi, wa aslul qadari sirrullah ta'ala fi khalqihi. Lam yattali' ala dhalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Artinya asal bagi qadar itu. Ini qada Allah Ta'ala lah. Ialah merupakan rahsia Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya. Ini rahsia Tuhan. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menedahkan rahsia tersebut pada siapa pun. Tidak kepada malaikat yang muqarrabin. Muqarrabun tu maknanya yang hampir dengan Tuhan. Mahupun kepada nabi yang diutuskan. Pada mana-mana nabi sekalipun tidak dibilang berkait dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak diberitahu. Ini asal bagi rahsia Allah Subhanahu wa taala. Wa aslu al-qadari, dan asal bagi qadar, ketentuan Allah Taala. Sirrullah Ta'ala, asal bagi qadar Allah Ta'ala adalah rahsia Allah Ta'ala fi khalqihi, pada makhluknya. Ketentuan Allah Ta'ala adalah rahsia pada makhluknya. Maknanya ini adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tidak siapa pun yang tahu. Lam yattali' alaihi, tidak diketahui atas ala zalika, atas demikian rahsia itu, malakun muqarrabun, oleh malaikat yang hampir dengan Allah Taala. Kita katakan misalnya Jibril sekalipun,
tidak tahu apa yang diqadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabiyyun mursalun, ataupun nabi yang mursal. Nabi yang diutuskan pun tidak tahu. Ini apabila kita tengok tentang asal peristiwa bagaimana Allah Ta'ala bagaimana qalam dia tulis di dalam Lauh Mahfuz berkait nanti sebelum daripada Allah Ta'ala ciptakan makhluk ni. Sebelum daripada Tuhan ciptakan Nabi Adam dan juga zuriat-zuriat dia, jadi ada tertulis di Lauh Mahfuz mengatakan ada seorang hamba aku, hamba aku, mana Tuhan tidak sebut siapa di Lauh Mahfuz, yang beramal dengan amalan yang banyak panjang, tetapi akhirnya dia akan mati dalam keadaan kufur, ditakdirkan dia kufur. Jadi sebelum tu yang adanya ialah malaikat dan juga Azazil. Jadi ada iblis sama. Jadi iblis ini, katanya ulama, dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 80,000 tahun sebelum daripada malaikat-malaikat lain buat amal. Jadi dia ini antara ahli muqarrabin yang hampir dengan Allah Ta'ala, dan doanya juga mustajab pada zaman dahululah sebelum dia deraka pada Allah Ta'ala. Jadi malaikat lain pun apabila dia tengok, baca di Lauh Mahfuz, kena ada seorang hamba Allah Ta'ala ini yang akan jadi kufur. Jadi mereka ini sangat bimbang. Bimbang sangat. Jadi mereka jumpa dengan Azazil tadi. Jadi minta supaya dia doakan mereka ni, malaikat ni minta Azazil ni, dia bukan kalangan malaikat, dia daripada jin, jenis dia jin, ya, tak sama dengan malaikat, tapi dia lebih mulia daripada malaikat. Dia dianggap sebagai ketua malaikat pada masa itulah. Doanya dia makbul. Jadi para malaikat ini pergi jumpa dengan Azazil tadi minta supaya Azazil doakan supaya mereka ini tidak termasuk di dalam orang yang nanti kena laknat Allah Ta'ala. Jadi Azazil ni dia doa. Dia doa tu, dia lupa untuk doakan kepada diri dia sendiri. Dia doakan kepada malaikat sahaja. Jadilah fitnah yang berlaku kepada Azazil tadi, iaitu dia sendiri yang deraka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana dia enggan untuk nak sujud kepada Nabi Adam. Itu setengah daripada hikmah Allah Ta'ala untuk nak turunkan Adam ni ke dunia juga, untuk nak lahirkan zuriat semua. Ada sebab dia lah. Jadi kalaulah malaikat tahu tentang apa yang Allah Ta'ala qadakan semua, benda dah ada, tapi tak tahu siapa lagi, siapa yang akan jadi orang yang deraka. Kalau mereka tahu, nescaya mereka akan melindung diri masing-masing, termasuk Azazil pun akan melindung diri, padahal dialah antara kalangan hamba Tuhan pada masa itu yang paling taat dan paling banyak buat amal, lebih daripada amal para malaikat lain. Kalau dia tahu itu adalah dia, nescaya dia sendiri pun akan minta jauh benda itu, minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Tapi qada Allah Ta'ala tak ada siapa pun tahu, walaupun kepada malaikat yang muqarrabin tahu pun, kepada Nabi yang mursal sekalipun, Nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala sekalipun tidak tahu rahsia Allah Ta'ala tu.
Jadi Allah Ta'ala bila deraka Iblis tadi deraka pada Allah Ta'ala, jadi Allah Ta'ala tukarkan nama dia daripada Azazil itu, hamba Allah yang banyak ibadah, kepada Iblis. Itu Allah Ta'ala sendiri yang tukar nama dia. Kita sambung sedikit lagi. Masa masih panjang lagi, 11.35. Sambung sedikit lagi, kemudian kita jawab yang mana boleh jawab soalan lah. Wa ta'ammuku wan nazaru fi dhalika zari'atul khizlani wa sullamu al-hirmani wa darajatu at-tughyani fal hadara kullal hadari min dhalika nazaran wa fikran wa waswasatan. Maksudnya, adapun sebarang usaha untuk mendalami perbahasan mengenainya, at-ta'ammuk, dan merenung terlalu dalam tentangnya. Ini tentang apa ni? Tentang asal qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hanya akan membawa kepada kebinasaan. Wa sullamul hirmani, dan menjadi jambatan kepada kerugian. Al-hirman, dijauhkan daripada rahmat. Dan tangga menuju pelampauan batas, melampaui batas. Jadi seorang Muslim perlulah berhati-hati daripada memikirkan persoalan takdir dengan mendalam, ataupun membiarkan diri di dalam keraguan mengenai hal tersebut. Jadi apa maksud dia ni? Wa ta'ammuku wan nazaru, mendalami berkait dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, wan nazaru, dan memikirkan berkait dengan apa yang Allah Taala akan tentukan pada kita. Kalau fikirkan pada benda yang telah Allah Taala tentukan pada kita, yang telah berlaku, itu tak apa. Ini yang lagi akan berlaku. Kita disuruh untuk tengok perkara yang telah lepas, itu tak ada masalah. Yang tak bolehnya ialah kita buat prediction. Jangkaan-jangkaan itu tak boleh. Sebab hanya Allah Ta'ala sahaja dengan ilmu dia tahu apa yang dia nak buat. Kita tak tahu. Jadi kita duk fikir-fikir secara mendalam semua. Fi zalika zari'atul khizlan. Dia akan membawa kepada kita melampaui batasan-batasan yang Allah Ta'ala hakkan pada kita. Zari'ah ini perkara yang Allah Ta'ala tak benarkan kita buat. Kita lakukan, kita tempuh. Dipanggil zari'ah. Wa sullamul hirman, dan mendalami dan juga memikirkan perkara berkait dengan qada Allah Ta'ala ini. Sullamul hirman, dia menjadi tangga bagi seorang itu dijauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala. Al-hirman. Wa darajatul tughyan, dan memikirkan dan mendalami di dalam qada Allah Ta'ala akan menjadikan seorang itu termasuk ataupun melangkah kepada jalan-jalan melampaui had yang Allah Ta'ala benarkan. Tughyan, tara. Makna dia ialah mutajawizul haddi.
orang yang melampaui hak yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala pada memikirkan perkara-perkara yang lagi akan datang. Qada Allah Ta'ala. Falhadhara kullal hadari. Maka berhati-hati olehmu semata-mata ataupun setiap berhati-hati. Falhadhara kullal hadri. Maka berhati-hati olehmu dengan betul-betul berhati-hati ini. Min zalika, daripada demikian itu, supaya tidak jatuh di dalam larangan Allah Ta'ala dan di dalam jadi seorang yang dijauhi rahmat Allah Ta'ala dan orang yang melampaui batas. Nazaran, sama ada dari segi memikir, melihat, mendalami, wa fikran, dan memikir, wa waswasatan, dan ada pada mewaswas berkait dengan waswas ini perkara yang tidak tentu yang ada di dalam hati manusia tu. Itu makna waswas. Maknanya bagaimana kita fikir sekalipun berkait dengan ketentuan Allah Ta'ala. Qada Allah Ta'ala ini tak akan dapat. Itu yang menjadikan benda yang kalau kita fikir, kalau tidak dapat, dia akan membentuk waswas dalam hati. Jadi perkara yang kalau kita fikir perkara yang telah lepas, itu tak apa untuk kita ambil iktibar pada masa akan datang. Yang penting bagi kitanya ialah kita tahu berkait dengan syarat yang Allah Ta'ala letakkan pada kita. Itu telah ada dah. Siap ada dah. Syarat ini Allah Ta'ala telah sediakan bagi kita. Jadi tidak perlu kita nak fikir apa terjadi lepas ni. Bagaimana begini. Misalnya yang berkait dengan COVID sendiri pun. Kita musim PKP lagi ni. Jadi setengah orang dia takut. Setengah orang duk fikir apa akan jadi, begini. Jika kita dah ada syarat. Jadi bagaimana kalau ada rasa takut itu? Takut itu sebab benda yang tidak ketentuan tu, kita rasa takut. Jadi kita serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas apa-apa ketakutan yang datang yang lagi Tuhan nak buat macam mana. Dia panggil tafwid. Tafwid. Dan juga kita ambil jalan syarak, yang mana apa yang syarak suruh, daripada mengelak bahaya tu. Ada kita tahu COVID ni bahaya, ambil jalan syarak. Syarak kata tak boleh buat begini, tak boleh kamu wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan diri kamu itu kepada bahaya. Itu maknanya kita ambil jalan berjaga-jaga, dia panggil. Apa ya, benda makhawif tu, benda yang kita takut itu, kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu lagi selamat. Syarak telah cukup dah bagi kita untuk berjalan. Dunia akhirat dah cukup. Jadi yang kita nak takut nak buat apa? Takut, orang panggil takut sia-sia, orang panggil. Benda yang tak ada faedah. Syarak dah ada. Ikut syarak sajalah. Jangan buat keras kepala, orang panggil. Tu. Maaflah bahasa saya teruk sangat hari ni. Fa inna Allah Ta'ala tawa ilmal qadari an anamihi wa nahahum an maramihi, kama qala Ta'ala fi kitabihi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-23. Faman sa'ala lima fa'ala faqad radda hukmal kitabi wa man radda hukmal kitabi kana minal kafirina. Ni Imam Abu Ja'far At-Tahawi ni orang yang nampaknya tegas dalam perbincangan dia dalam bab akidah, sangat tegas. Mana perkataan dia? Makna dianya ialah sungguhnya Allah Ta'ala telah menjaga, menutup, melipat
telah menjaga ilmu tentang takdir tersebut daripada jangkauan pemikiran manusia. Dan dia juga melarang manusia untuk mendalami perbahasan takdir tersebut. Seperti mana dia berfirman dalam Quran, dia tidak ditanya tentang apa-apa diperbuatnya, yakni Allah Ta'ala. Siapa yang nak tanya Allah Ta'ala tentang perbuatan dia? Tak ada. Dan mereka lah yang akan ditanyai. Manusia yang akan tanya atas perbuatan mereka tu. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-23. Maka siapa sahaja yang bertanya, sekiranya ada pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat begini dan buat begitu, maknanya orang ini orang yang tidak redha dengan takdir Allah Ta'ala. Berarti dia telah pun melawan hukum yang ditetapkan dalam kitab. Ini maknanya tegah Imam Abu Ja'far Tahawi, sehingga tidak dibenarkan langsung untuk nak bertanya ni. Ni orang zaman dahulu memang dia tegah. Tegah dan dalam lembut sebenarnya. Orang zaman dulu memang begini, tegah dia. Supaya tidak bercampur akidah kita dengan perkara-perkara yang merosakkan. Tegah. Itu gunanya tegas tu. Dan sesiapa sahaja yang menentang hukum dan ketentuan di dalam kitab, Alkitab mana Quran itu, berarti dia telah pun kufur, menjadi dari kalangan daripada kalangan orang-orang yang kafir. Fa inna Allah Ta'ala tawa ilmal qadari, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu telah melipat, telah menyusun ataupun telah menyembunyikan ilmal qadari berkait dengan ilmu qada Allah Ta'ala an anamihi, daripada makhluk dia, daripada manusia. Tak ada seorang pun yang tahu berkait dengan apa yang Allah Ta'ala nak tentukan. Allah Ta'ala nak tentukan ataupun nak jadikan atas manusia itu. Wanhahum, dan dia menarang mereka itu an maramihi, untuk nak mendalaminya, mencarinya, membahas berkait dengan qada. Tak benar. Kama qala ta'ala fi kitabih, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya Allah Ta'ala atas perbuatan dia, bahkan mereka itulah, manusia inilah yang ditanya atas perbuatan mereka. Faman sa'ala lima fa'ala, maka siapa sahaja yang bertanya mengapa Allah Ta'ala buat begini, mengapa Allah Ta'ala tak buat begitu, faqad radda hukmal kitabi, sungguhnya dia telah menolak ataupun melawan bagi apa yang terdapat di dalam hukum dalam Quran. Faman radda hukmal kitabi, siapa yang melawan hukum yang terdapat di dalam kitab Quran, kana minal kafirin, adalah ia termasuk dalam golongan orang yang kufur. Ini sebenarnya bukannya makna tak boleh langsung. tak boleh langsung ini iaitu apabila kita tidak redha dengan hukum Allah Ta'ala. Padahal benda ini berlaku awal lagi, pada zaman masa malaikat bertanya Allah Ta'ala dulu. Qala inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala kata kepada malaikat, sungguhnya aku akan jadikan fil ardi, di muka bumi itu, khalifah, seorang khalifah. Jadi sebelum Allah Ta'ala jadikan manusia tu, Adam tu, jadi Allah Ta'ala dah bagi tahu malaikat bahawa dia akan jadikan satu khalifah, seorang khalifah di muka bumi. Jadi malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha, adakah kamu akan jadikan, wahai Tuhanku, mereka yang akan melakukan kerosakan di muka bumi, wa yasfikud dima, dan yang menumpahkan darah di muka bumi, wa nahnu nusabbihu bihamdika, sedangkan kami senantiasa mengucap tasbih, nusabbihu bihamdika,
Wa nuqaddisu lak, dan kami senantiasa menyucikan kamu, mentakdiskan kamu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku mengetahui, kata Allah Ta'ala, apa yang kamu tidak tahu. Jadi adakah malaikat ini termasuk di dalam golongan mereka yang membantah tentang takdir Allah Ta'ala, qada pada Allah Ta'ala? Jawapannya tidak. Jadi malaikat ni, kata ulama, malaikat ni bertanya untuk nak tahu berkait dengan hikmah bagi penciptaan manusia tu. Bukannya maknanya menolak tentang apa yang Allah Ta'ala nak jadikan, tidak. Jadi semata-mata apa yang bakal berlaku pada kita, boleh kita bertanya sebenarnya, tapi jangan sehingga kita menolak. Begini tak sepatutnya Tuhan buat, begini tak sepatutnya Tuhan buat. Itu yang tak boleh. Tak patutnya orang ni jadi begini. Tak boleh begitu. Tak ada redha pada qada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ahli sunnah wal jamaah diajar kita untuk redha atas apa yang Allah Ta'ala berikan dan jadikan ke atas kita. Redha itu setengah daripada menunjukkan iman kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni hamba dia. Dengan sebab hamba, kita menerima apa yang Tuhan kita bagi. Mana ada istilah hamba melawan bagi sayyid dia, tuan dia. Tak ada istilah hamba melawan bagi sayyid. Jadi hamba ini semata-mata dia khidmat pada Allah Ta'ala, junjung perintah dan rendah hati, dan dia paling merendah bagi tuan dia. Itu sifat kita jadi hamba dia. Moga Allah Ta'ala jadikan kita hamba Allah Ta'ala. Jadi berkait dengan sini, Imam Abu Ja'far Tahawi memang dia tidak benarkan perbincangan berkait dengan qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak benarkan. Sebab beberapa golongan telah sesat berkait dengan perbincangan qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bagi orang awam, ini akidah Tahawiyah ni akidah bagi orang awam, bukan orang alim. Maknanya pegangan orang awam yang mana mereka ini yang sibuk-sibuk dengan perkara dunia, untuk urusan dunia, perlukan kepada satu pegangan yang khusus berkait dengan akidah. Jadi Imam Abu Ja'far Tahawi dia dia susun akidah ini supaya orang awam tadi pegang. Orang yang sibuk-sibuk dengan urusan dunia pegang ini hingga mati. Bagi orang alim, dia boleh bincang banyak lagi perkara-perkara akidah yang lebih dalam. Yang ni akidah ini dia panggil akidah dasar sahaja. Jadi kita akan sambung semula insya-Allah fasal bagi ilmu dan kewalian ni. Berkait dengan kewalian pula. Surah 32 insya-Allah. Dia ada beberapa soalan di sini saya tengok. Boleh Ustaz jelaskan, Ahmad Nazri, boleh Ustaz jelaskan tentang usaha makhluk dalam menghadapi penyakit dan sakit, contoh Nabi Ayub dan orang awam. Itulah macam yang saya kata tadi, dalam menghadapi penyakit atau sakit ini, yang paling besarnya ialah redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Apa lagi yang boleh dibuat oleh makhluk kita ini, hamba dia, melainkan kita redha pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bukannya boleh buat apa-apa pun untuk nak hilangkan penyakit kita itu. Semuanya yang letak penyakit pun Allah Ta'ala, yang hilangkan penyakit pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Redha kita, dan dalam masa yang sama kita usaha untuk cari ubat. Usaha untuk cari ubat itu setengah daripada syarak. Redha itu pun setengah daripada syarak juga. Bagi orang yang tahap dia tinggi, redha itu syarak bagi dia. Bagi kita ini, orang yang awam, orang yang lemah, orang yang dhaif ini, yang hakir, hina di sisi Allah Ta'ala ini,
yang patut kita buatnya ialah kita usaha. Bukan tahap kita untuk kita nak redha. Redha tanpa ada usaha itu di sisi orang awam itu salah. Tapi redha tanpa usaha, yang kita tengok dia tanpa usaha dan dia redha bagi orang yang khawas, itu ialah setengah daripada usaha dia lah tu. Usaha dia. Sebab dia pandangan dia pada sisi orang khawas dan pandangan kita orang biasa beza tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang khawas, apabila terkena penyakit, dia penyakit itu sendiri rahmat bagi dia. Tapi bagi kita, penyakit itu jadi bala bagi kita. Itu beza. Kita tak boleh nak bandingkan orang khawas dengan kita dalam segi untuk nak redha dan juga menolak bala itu. Kita kena cari usaha. Kalau perlu makan panadol lah. Kalau perlu cari ubat lah. Kalau perlu mengurut lah. Kalau perlu apa-apa, usaha itu. Musim Covid ni, usaha kitanya kena pakai mask tu. Itu usaha kita tu. Orang yang tidak pakai mask tu, kalau kena penyakit dengan sebab tak pakai mask, dua dia punya kesalahan dia. Yang pertama, usaha tak ada. Satu lagi, cari jalan untuk lepas pada bala tu tak ada. Usaha atas menjauhi penyakit tu tak ada. Salah dua salah dia. Iyalah, dalam keadaan kita sekarang perlu jaga-jaga beginilah. Harap Allah Ta'ala jadikan kita dan pelihara kita hingga nanti kita akan jumpa Ramadan yang lagi akan datang, insyaAllah. Zahari pula, Assalamualaikum. Melalui perbincangan yang lepas, saya ada soalan tentang syafaat Nabi. Adakah orang kafir mendapatkan juga? Ini betul. Syafaatul uzma yang diperolehi oleh semua umat manusia. Jadi dapat juga orang mukmin dan juga orang kafir. Orang kafir dapat syafaat ini macam mana? Yakni Allah Ta'ala menyegerakan bagi hitung amalan tu. Ini. Jadi mereka ini tidak lagi duduk seksa di padang kiamat, di padang mahsyar, tidak lagi. Jadi Allah Ta'ala akan jalankan perbincangan ataupun perbicaraan bagi orang kafir itu, menyegerakan. Bagi orang mukmin, Allah Ta'ala masukkan melalui syafaat Nabi itu beberapa golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Itu mula-mula sekali orang yang masuk syurga. Kemudian ada syafaat lain daripada nabi-nabi, ibu, ayah, ketua. Dia ada syafaat banyak jenis. Syafaat sahabat-sahabat, ada syafaat dia. InsyaAllah kita akan bincang pula pada hari Selasa nanti, insyaAllah. Lepas raya lah. Berkait dengan ilmu dan kewalian ni. Maknanya ada bagi akidah tahawiyah ni berkait dengan para wali ni. Akhir sekali saya sempena dengan akhir Ramadan dan juga menjelang Syawal. Saya minta maaf kalau ada apa-apa silap salah dan apa yang terkasar bahasa sepanjang saya 10 siri dah kita. Saya mengendalikan kuliah secara online ini. Saya harap sangat tegur-teguran daripada kawan-kawan berkait dengan pembacaan saya ini atas kadar ilmu saya saja. Bahkan ramai lagi yang lebih alim daripada saya sebenarnya yang patut mereka ini baca.
Dan saya juga ingin mengucapkan kullu am wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Aidil Fitri kepada semua. Semoga Allah Ta'ala membersihkan kita dengan Ramadan dan jadikan kita ahli fitrah, yakni ahli yang bersih selepas daripada kita sucikan karat-karat dosa kita dalam Ramadan ini. Moga Allah Ta'ala jadikan kita Aidil Fitri kembali pada fitrah balik, yakni dalam keadaan bersih, supaya Allah Ta'ala jaga hati kita dan jaga mulut kita. Dalam bulan puasa kena jaga segala-galanya. Kita jaga sebagaimana kita jaga segala-galanya. Harap Allah Ta'ala jagakan kita juga selepas daripada puasa ini. Dan jangan lupa untuk puasa Sita min Syawal, 6 hari dalam bulan Syawal itu. Dan kita niat kita nak puasa nanti insya-Allah pada bulan Syawal. Kita akan puasa insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma sa'ahu Allah. Allahumma ja'alna minal ulama'i syakirin wa salihin wa sabirin wal muttaqin. Allahumma inna nas'aluka ta'jil afiyatika wa sabran ala baliyatika wa khurujan minad dunya ila rahmatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ahlina wa li ashabil huquq wa diyun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.